Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata Syekh rahmatullahi alaih, wa hadhihi arjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha. Wa hadhihi arjuzatun, dan bermula ini arjuzah, yaitu arjuzah, dia kata batu yang keras. Laqabtuha, aku gelarkan akan arjuzah itu namanya jawharatut tauhid, yaitu namanya jawharatut tauhid. Qad hadzabtuha, sungguh telah menyaring oleh aku akan dia. Maknanya mantap. Itu dia kata seperti batu yang keras. Dan ini batu yang keras, yaitu dia kata ini satu akidah yang mantap. Aku gelarkan dengan jawharatut tauhid, yaitu permata ilmu tauhid yang telah aku saring. Maka dibuatkan matan-matan atau syair-syairnya. Yakni, dan inilah risalah, terjemahan dia. Yakni artinya, dan inilah risalah, yaitu satu risalah yang kecil yang diambil ia, yakni risalah yang kecil ini daripada dalam batu yang setengah kerasnya halnya, daripada dalam batu yang setengah keras halnya, hal batu tersebut. Maknanya diambil daripada satu pegangan yang sangat mantap seperti batu yang sangat keras, yang bukan senang-senang untuk orang nak pecahkan batu tersebut. Maka diumpamakan akidah yang dikarang ini seperti satu batu yang sangat keras, yang mantap, yang tidak mudah untuk dipecahkan oleh orang. Halnya, yakni hal batu yang setengah keras itu, yaitu di dalam laut yang setengah dalamnya, bukan setengah, yang sangat dalamnya. Maknanya diambil daripada lautan yang tersangat dalam. Artinya apa dia? Lautan itu adalah perumpamaan kepada ilmu Tuhan. Maknanya ilmu Allah Ta'ala yang sangat luas itu, maka aku ambil manfaat daripadanya, yaitu sebiji batu yang keras, atau kita kata ilmu Allah Ta'ala yang luas seperti lautan itu, di dalamnya ada ilmu tentang akidah yang sangat mantap seperti batu yang sangat keras. Baik. Yang kunamai ia, yakni kunamai risalah yang kecil ini sebagai risalah jawharatut tauhid. Jawharatut tauhid yaitu permata bagi ilmu tauhid, yakni manikam. Manikam ini artinya permata yang tiada sepertinya, manikam yang tiada sepertinya, yakni manikam, permata yang sangat hebat, yang mengatasi permata-permata yang lain. Maka yaitu, yakni dikatakan permata tadi atau manikam tadi, yaitu racan. Racan itu makna satu ungkapan, yaitu satu ungkapan daripada i'tiqad dua imam, yaitu dia nak membayangkan atau memperumpamakan, yaitu akidah yang dipegang oleh dua orang imam itu tak ubah, seperti satu permata yang sangat mahal, yang tidak dapat dinilaikan harganya kerana terlampau mahal.
Yaitu imam tersebut adalah, imam itu artinya man yuqtada bih, yaitu seseorang yang dijadikan ikutan, itu dikatakan imam. Kalau kita kata Imam Ghazali artinya yang dijadikan ikutan orang, imam tersebut, Imam Ghazali. Tetapi di dalam bidang ilmu tasawuf, contoh dia. Baik, yang ini Imam Abul Hasan artinya yang menjadi ikutan orang di dalam ilmu usuluddin. Beliau adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata Abul Hasan Asy'ari, itu mudahnya macam itu. Dia gaya bercakap. Tapi yang betulnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Abu Mansur Al-Maturidi, tapi diringkaskan Abu Mansur Maturidi. Al-Maturidi radhiyallahu anhuma, artinya mudah-mudahan Allah ridha kepada kedua-duanya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan sungguhnya, maknanya dan sesungguhnya, telah kusucikan, makna telah kusaringkan, aku tapiskan ia daripada i'tiqad orang yang sesat. Maknanya i'tiqad yang dipegang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini disaring daripada akidah-akidah yang ada, maka aku asingkan dia. Yang betulnya dua ini. Selebihnya itu merupakan i'tiqad yang tidak terpakai. Siapa yang berpegang kepada i'tiqad yang lain daripada dua imam ini, maka orang itu dikatakan orang yang sesat. Boleh kita kata sesat itu kafir? Tidak boleh. Seperti Syiah, tidak boleh kita sewenang-wenang mengatakan Syiah kafir, tidak boleh. Wahabi, boleh kita kata Wahabi kafir? Tak boleh. Kita katakan dia bukan ahli sunnah. Kalau bukan ahli sunnah, maka boleh dikatakan fahaman itu fahaman yang sesat. Sesat tidak bererti dia adalah fahaman yang kafir. Baik. Kerana ahli sunnah tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang. Walau ada 99 tanda kekufuran, satu tanda keimanan, maka ulama ahli sunnah mengajar kita agar mentakwilkan dia masih seorang Islam. Cuba tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab usuluddin, kita mengatakan demikian. Punya menyuruh orang yang mengaji ilmu tauhid ini husnuzan, iaitu buat baik sangka. Baik sangka kepada orang lain. Baik. Melainkan kalau dah memang fahamannya itu menyengutukan Allah secara terang-terangan. Dikatakannya Allah Ta'ala itu tiga. Satu atas langit, satu atas bumi, satu lagi luar langit, luar bumi. Contoh dia. Maka ini fahaman yang tidak dapat kita takwilkan lagi. Tapi selama mana boleh ditakwilkan, boleh ditanggungkan, maka jangan semudah ABC kita nak mengatakan orang ini telah menjadi kafir. Tak boleh. Yang boleh kita kata itu fahaman yang sesat, bukan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia mendakwa dirinya ahli sunnah, tetapi bukan atas jalan Abul Hasan Al-Asy'ari atau di atas jalan Abu Mansur Al-Maturidi atau fahaman ulama salaf yang terdahulu. Cuma dalam beberapa masalah sahaja yang tidak menjadi dasar pegangan akidah ahli sunnah. Kerana ahli sunnah tidak menjadikan dasar akidah daripada ayat yang mutasyabihat, istilah dia. Artinya ayat yang membawa
dua pengertian atau tiga pengertian, yang mana di antara pengertian tersebut saling bertentangan antara satu sama lain. Seperti ayat Al-Quran yang mengatakan yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Maka itu tidak jadikan dasar akidah untuk mengatakan Islam berimannya seseorang dengan mengatakan, dengan berpegang kepada ayat yadullah fawqa aydihim. Tetapi masalah yang dipegang oleh ahli sunnah adalah ayat yang bersifat muhkam, yaitu ayat yang putus, yang tidak ada dua tiga wajah tafsiran dia, cuma satu. Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha mengetahui. Ada makna lain daripada mengetahui? Tak ada, melainkan menunjukkan Allah yang bersifat dengan ilmu, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak mengandungi makna yang lain melainkan Allah itu maha berkuasa, bersifat kudrah. Baik, itu menjadi asas dan dasar pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dan sungguhnya telah kusucikan, telah aku saringkan ia daripada i'tiqad orang yang sesat. Dan kata musannif radhiyallahu anhu, wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi sawabi tami'a. Wallaha, dan Allah itu arju, aku berkehendak akan dia, fil qabul, yaitu dalam penerimaan, nafi'an, hal keadaannya Allah Ta'ala itu memberi manfaat biha, dengannya, dengan risalah ini, muridan, hal keadaan aku ini sangat berkehendak, fisawabi, yaitu pada balasan baik, tami'an, hal keadaan aku ini tamak. Maknanya sangat berkehendak aku kepada ganjaran daripada Allah Ta'ala terhadap apa yang aku tulis daripada matan-matan Jawharatul Tauhid. Dan aku minta juga kepada Allah, yaitu berikanlah manfaat daripada kitab yang aku karang. Dan aku minta juga kepada Allah agar menerima ini sebagai amalku yang salih. Ini kata pengarang. Baik. Yakni, artinya, yakni ini bahasa Arab tapi dah jadi bahasa Melayu. Sudah. Yakni, Y-E-K-N-I, yakni. Bahasa Arab, yakni artinya. Sudah. Yakni artinya atau maksud dia tadi, maksud beliau pengarang itu, dan mengharap aku akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qabul, yaitu menerima. Qabul itu makna terima. Dah. Kalau ijab dan qabul, ijab qabul apa dia? Ijab artinya penawaran, qabul artinya penerimaan. Seperti kita kata saya beli, dia kata saya jual. Dah, begitulah. Itu ijab dan qabul. Penawaran, dia kata saya jual, dia tawarkan kepada kita satu jualan. Dan kita kata saya beli, makna satu penerimaan, dia qabul. Baik. Jadi demikian kita minta kepada Allah menerima apa yang dibuat oleh pengarang ini. Pengarang minta kepada Allah. Halnya, yakni dia kata keadaan penerimaan Allah Ta'ala itu bagaimana? Memberi manfaat dengan risalah itu. Dengan risalah yang aku karang ni, ya, dia minta supaya Allah terima. Bagaimana dia terima? Yaitu dengan manfaat daripada karangan ini diperoleh oleh generasi yang selanjutnya. Ada. Diterima oleh generasi yang akan datang. Orang yang belajar matan Jawharatul Tauhid, mereka akan beroleh manfaat. Apa manfaat yang diperoleh? Betul akidah dia, tepat dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang ini yang dia nak. Baik. Risalah itu yang tam'ah. Tam'ah ni mana apa dia? Tam'ah.
Tamak tu apa dia? Nak sangat. Nak sangat. Orang kata tamak, maknanya nak sangat. Sebenarnya begitu. Tamak tu maknanya terlampau nak, terlampau mahu, terlalu menginginkan. Baik. Yang tamak di dalamnya pahala, maknanya yang sangat menginginkan di dalam pahala akhirat. Amin ya rabbal alamin. Batu minta kepada Allah, dia kata, aku ni orang yang sangat berkehendak kepada pahala akhirat. Maka dia kata dengan karangan ini mudah-mudahan Allah memberi ganjaran. Bagaimana? Yaitu dilepaskan daripada azab api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, yaitu ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada mereka. Maknanya kalau mereka itu ke syurga, jadikanlah kita semua orang yang ke syurga juga. Sebagaimana doa yang dibaca, yang dibuat oleh pengarang ini, mudah-mudahan kita juga memperolehi peluang yang sama. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yakni artinya lagi, hai Tuhanku, kabulkan permintaan musannif ini. Maknanya dia kata, ya Allah, sebagaimana permintaan pengarang, musannif makna pengarang, sebagaimana permintaan pengarang ini, maka kabulkanlah. Dan kita mudah-mudahan kita baca kitab ini, kita juga termasuk dalam doa mereka, iaitu daripada orang yang mendapat ganjaran syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Adapun arti raja. Raja tu makna apa dia? Pengharapan. Tu raja. Ada lagi dipanggil satu lagi harap juga, tapi takkan terjadi. Dipanggil dengan nama tamanni. Tamanni tu apa dia? Itu angan-angan nama dia. Laitash shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu madza fa'ala al-mushibu. Dia kata laitash shabab, mudah-mudahan ya, hari mudaku, hari remajaku, ya'udu, kembali, yauman, pada satu hari. Dah tua-tua kan, tua-tua gaek. Saya kalau sampai esok jadi tua gaek kalau sampai. Makna duduk seorang nak berumur 80, 90 duduk. Laitash shababa ya'udu yauman, kalaulah masa mudaku datang walau satu hari saja. Nak jadi muda satu hari. Fa ukhbiruhu, aku nak bagi tahu masa mudaku tu. Madza fa'alal musyib, apa yang dibuat oleh si tua ini ketika dia dah tua. Boleh? Maknanya dah jadi muda, nak bagi tahu masa muda tu. Kau besok menyesal. Kerana apa? Kerana tak mengaji semasa berusia muda lagi. Jadi nak beritahu yang itu. Dia kata kau menyesal nanti. Kenapa? Kerana kau tak ada ibadat semasa muda. Jadi aku telah melalui masa tersebut, tapi beritahu diri sendiri. Boleh jadi? Tak boleh. Itu dikatakan tamanni. Harap tapi takkan terjadi sama sekali. Itu dipanggil tamanni. Tapi raja ini bukan tamanni. Satu harapan yang ada kemungkinan menjadi kenyataan, dia panggil raja. Dan raja ini kalau dalam ilmu tasawuf, dia sangat sesuai dengan orang yang berusia. Pasangan raja dia panggil khauf, takut. Takut ini sesuai dengan orang muda. Kenapa pula sesuai orang muda? Kerana khauf artinya takut kepada Allah. Maka orang muda dia banyak peluang untuk melakukan maksiat, tapi takut kepada Allah akan menghalang daripada buat maksiat. Tapi orang yang telah berusia, orang tua, dia tempat yang paling sesuainya raja, iaitu pengharapan, mengharap kepada Allah. Kerana peluang nak buat maksiat dah tak ada. Dan begitu juga nak buat taat sebanyak yang mungkin tidak sekuat semasa muda.
Jadi lebihkan raja. Raja apa dia? Pengharapan kepada Tuhan agar diampunkan dosa. Sebab itu orang tasawuf dia kata, orang muda sesuai pada maqam orang yang khauf, takut kepada Allah. Orang yang berusia sesuai pada maqam raja, iaitu harap dia kepada Allah. Ala kulli hal, yang pentingnya husnuzan kepada Allah. Apa makna husnuzan? Sangka baik kepada Tuhan. Setiap benda. Apa dia? Ketika kita kena banjir, husnuzan dengan Tuhan. Jangan sangka yang bukan-bukan. Jangan tuduh orang tu, tuduh orang ini. Ini dia punya pasal lah ni jadi banjir macam ni. Tak ada. Banjir bukan kerana dia. Allah nak turunkan banjir. Apa kelebihan banjir? Semasa hujan turun, ketika itu pintu langit terbuka. Sebenarnya Allah memberikan satu ruang kepada manusia berdoa ketika itu. Di saat doa mustajab, minta kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita asyik mencela orang tu, mencela orang dan sebagainya, sedangkan pintu langit sedang terbuka, sangat rugi. Dan kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kemungkinan aku yang salah. Tidak ada orang lain yang salah. Dah. Begitu juga kalau kita tak salam dengan orang. Covid. Dah. Kenapa tak salam dengan orang ni? Kerana kita tak mau kuman dia dekat kat kita. Yang betul dia, kita takut dia terlekat dekat kuman yang ada pada kita. Tasawuf mengajar begitu. Husnuzan dengan orang lain. Kenapa dia uzlah? Kenapa mengasingkan diri dengan khulwah? Kerana bukan jahatnya manusia lain, tapi tidak menginginkan kejahatan diri dia itu berpindah kepada orang lain. Penyakit bukan pada orang, penyakit pada diri dia. Itu dipanggil husnuzan. Dah. Ala kulli hal, sama ada dia muda ke, sama ada dia tua ke, husnuzan dengan Allah Ta'ala. Dah. Cuba bangun malam, kan? Dah kunci jam, tak bongkar. Tak boleh bangun malam juga. Sedar-sedar dah pukul 6. Husnuzan dengan Allah Ta'ala. Artinya apa dia? Allah bagi kita rehat. Sedangkan pahala tahajud Allah dah bagi. Satu rezeki sebenarnya. Bukan bermakna tahajud syurga pergi dia. Belum tentu lagi. Tapi kalau dah memang tak menunaikan, pahala dapat lebih beruntung daripada buat tapi pahala tak dapat. Berapa orang yang bangun malam tetapi cuma berjaga malam, tidak dapat apa. Orang puasa sunat, kita puasa sunat, nak buat puasa sunat, tetapi kata Nabi apa dia? Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atash. Berapa ramai orang berpuasa tapi tak dapat apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Dia nak puasa, tiba-tiba sakit, tak berpuasa dia, sabar dengan apa yang dia dapat, dan dia kata husnuzan kepada Allah. Artinya Allah nak bagi pahala percuma dengan niat nak berpuasa sahaja. Apa kata Nabi? Niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman itu terlebih baik daripada amalan dia. Ini keberuntungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Baik. Maka raja di sini pengharapan yang ada peluang untuk menjadi realiti. Baik. Adapun arti raja itu mengharap-harap hati. Dah. Mengharap-harap hati dalam mengsahkan, bukan mengsahkan, dalam menghasilkan. La'anna sawab, mudah-mudahan yang betulnya menghasilkan. Dalam menghasilkan apa dia? Barang suatu, iaitu sesuatu. Barang suatu makna sesuatu yang lagi akan datang, iaitu pada masa yang akan datang nanti. Bila ni? Iaitu bila? Di akhirat besok, pengharapan kita, kan? Kerana di situlah kampung halaman kita yang sebenar. Dah, bukan dekat sini, kan? Bukan di sini kita punya tujuan.
Kalau di sini tujuan kita tak mati-mati. Dah. Tapi kenapa mati? Kerana perlu pulang ke kampung yang asal. Kan? Baik. Maka oleh kerana itu ketika kita di dunia ini, Allah bagi kerja kepada kita. Tas, kan? Bahasa orang putih, betul tak tidak? Kan? Dia bagi kita satu kerja. Satu amanah kepada kita. Diberikannya kita akal, gunakanlah elok akal ni. Diberikannya kita nyawa, jaga baik-baik nyawa ni. Diberikannya tangan, gunakanlah elok tangan ni. Ni semua barang amanah belaka. Kan? Kemudian kamu hidup selama 60 tahun di atas dunia. Gunakan sebaik-baiknya. Peluang kamu ada. Bila telah nyawa dicabut, maka tidak lagi peluang yang kedua. Bila nyawa dicabut, kadang-kadang nyawa tak keluar lagi. Ketika ghargharah sampai di sini, segala roh kita telah dihimpunkan di kerongkong ini, tunggu masa datang malaikat maut untuk mengambil. Pada ketika itu telah ditutup segala pintu. Dah habis. Kira-kira dah ditutup. Simpan semua buku. Tidak ada lagi rezeki untuk kita. Semua dah dibagi belaka. Dengan air, makanan, apa semua dah selesai. Tak ada lagi dah peruntukan untuk kita. Kalau masukkan juga, sembuh keluar. Kan itu bukan kita punya dah. Hatta udara pun takkan masuk lagi. Kenapa? Kerana telah habis dah kita punya tu. Melainkan kalau masih ada, ketika nyawa yang terakhir, tarik kuat-kuat, itulah sakit baki mesti dihabiskan. Kalau tak ada dah. Sesak nafas, kan? Tak boleh masuk udara lagi dah. Masukkan makanan, air keluar. Kerana itu bukan rezeki dia lagi. Maka bila dah mati, habis cerita. Tak ada lagi dah. Tutup. Baru bawa pulang kampung halaman kita. Masa tu dikira. Semasa kamu hidup dengan barang-barang yang telah diberi kepada kamu dahulu, kamu buat ke tidak? Kan? Diberinya kita apa dia? Cuma benda-benda yang mudah kadang-kadang. Bagikannya pen, bagikannya kertas, bagikannya pemadam. Contoh, sila lukis gambar seekor cacing. Contoh, kan? Kita nakal. Orang kata lukis gambar, kita buat benda lain. Kita tembuk-tembuk kertas tersebut. Sampai masa pemeriksaan ambil kertas, ada peluang lagi? Tak ada lagi dah. Orang suruh lukis gambar, kita bertembuk kertas. Makna amanah ke tidak dengan kerja? Tak amanah. Ada yang tak melukis, biarkan. Ada melukis lain daripada yang disuruh, kan? Sampai masa kertas diambil, akan dinilai apa yang kita buat. Demikianlah. Kalau benar-benar kita yakin yang kita ni akan kembali ke tanah air kita kekal abadi, maka buat sesuatu untuk agama kita semasa kita masih ada hayat di kandung badan. Baik, itu raja, pengharapan semasa hidup, supaya setelah mati nanti terhasillah sesuatu. Beserta mengerjakan sebabnya, sebab menghasilkan sesuatu tersebut. Apa dia? Ibadat. Ibadat itu terlampau luas, termasuk mengaji sebahagian daripada ibadat. Belajar, mengaji, jangan sampai tunggu kita dah terlentang di atas katil menunggu malaikat maut datang. Situ dah tak ada gunanya lagi dah. Tapi masih diajar kepada kita, kan, dibisikkan di telinga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Semasa hidup tak mau belajar. Masa dah mati diajar, agak-agak dapat belajar tak? Belum tentu lagi. Baik. Beserta mengerjakan sebabnya, sebab yang menghasilkan barang yang lagi akan datang. Apa dia? Ibadat. Jangan tinggalkan ibadat. Yang hasil dengan demikian itu, menghasilkan demikian itu barang sesuatu pada masa yang akan datang. Artinya, kita mengharapkan sesuatu, tetapi jangan sampai tidak melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang kita nak. Apa kata ulama? Dia kata, tarju syai'an wala tasluk masalikaha fasafinatu la tajri 'alal yabis. Apa dia? Kamu berkehendakkan sesuatu,
tetapi tidak melalui jalan untuk mendapatkan sesuatu itu, kerana kapal tidak pernah berlayar di atas tanah yang kering kontang. Ini kata ulama. Dah. Maknanya kamu nak berlayar atas pasir boleh ke tak boleh? Tak boleh. Berlayar atas tanah yang kering kontang boleh? Tak boleh, tak bergerak. Kalau begitu macam tu jugalah, menginginkan sesuatu tapi kamu tak buat apa-apa. Wirid tidak, zikir tidak, selawat tidak, belajar tidak, apa pun tidak, apa yang kamu dapat? Dan menginginkan balasan baik di akhirat, sedangkan kamu tak buat apa-apa untuk akhirat. Ada peluang? Itu secara adat tak ada peluang. Secara akli tergantung kepada kehendak Allah. Jadi dia kata kalau nak yang macam itu, sebab itu dia kata kapal takkan berjalan di atas tanah yang kering kentang, takkan sampai dia punya matlamat dan tujuannya. Naik ke tepi gahai, ke tepi jalan, kan? Ke tepi dah tak boleh pakai tu, dia jadi pameran. Naik atas tu, kita kata nak ke mana? Kuala Lumpur. Sampai kita matilah dekat situ, selagi tak dihalau oleh orang. Gerak, takkan bergerak. Sedemikian orang yang mengkehendakkan sesuatu di alam akhirat tetapi tak pernah buat sesuatu, dia tak ubah seperti kereta api yang tidak bergerak tadi, takkan bawa dia ke mana-mana. Tinggal angan-angan dan cita-cita lah semata-mata, bukanlah rajak nama dia. Kalau rajak, pengharapan disertai dengan amalan baik. Maka inilah racan lagi, iaitu satu ungkapan yang mahmud, yang dipuji. Mana? Iaitu mengharapkan sesuatu beserta dengan amal. Maka iaitu daripada setengah sifat hati yang dipuji. Maka iaitu daripada setengah sifat hati yang dipuji. Maknanya ini adalah sebahagian daripada sifat hati, iaitu mengharap tadi, hati yang mengharap. Ini adalah dipuji. Karena hati mengharap, mulut menyatakan, dan badan melaksanakan segala yang dikehendak. Artinya bagaimana? Nak mengharapkan Allah Ta'ala terima amal dia, selamatkan daripada api neraka. Hati bagaimana? Harap kepada Allah. Mulut bagaimana? Selawat, zikir dan sebagainya, membaca Al-Quran. Badan bagaimana? Sujud, rukuk kepada Allah Ta'ala. Baru jadi, bukan sekadar berangan-angan. Baik. Kalau tak ada amal, itu dikatakan bukan raja. Itu dikata sebagai tamanni nama dia. Dah, angan-angan ya. Angan-angan majnin. Baik. Dan arti nama qabul. Arti nama qabul dalam kita kata qabul tadi, iaitu penerimaan. Itu menerima. Ada kata qabul itu artinya menerima, minta Allah terima. Dengan barang sesuatu itu, ya. Maknanya qabul atau menerima sesuatu itu artinya apa? Racan, iaitu satu ungkapan daripada ridha dengan dia, dengan barang sesuatu. Makna ridha apa dia? Ridha hati. Itu makna qabul. Qabul itu adalah ridha serta tiada i'tirad. I'tirad itu artinya bangkangan. Kalau ada bangkangan, itu tidak ridha. Kalau tidak ridha, itu tidak qabul nama dia. Atas orang yang mengerjakan dia, iaitu ke atas orang yang mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu tadi. Apa mengerjakan sesuatu? Seperti pengarang mengarang kitab ini untuk mendapatkan syurga Allah. Maknanya buat sesuatu untuk mencapai sesuatu. Dia minta Allah Ta'ala ridha terhadap perbuatannya tersebut dan tidak ada bangkangan daripada Allah, sehingga kan pengharapannya itu menjadi kenyataan. Baik. Maka inilah kata ulama yang rajihnya, iaitu yang kuatnya begini. Rajih, maka rajih ini dia seumpama
satu timbangan. Satu timbangan. Timbangan yang macam mana? Iaitu timbangan katakan dacing. Yang berat itu dikatakan rajih. Maka timbangan yang satu lagi, piring satu lagi akan mesti naik ke atas. Yang naik ke atas itu dikatakan marjuh. Apa maksud dia? Ini pasti lebih berat daripada itu. Kalau dia berat, pasti dia ke bawah. Oleh kerana dia yang ke bawah, piring ni ke bawah, artinya ni lebih berat. Maka lebih berat, inilah dipanggil rajih. Maka inilah pandangan yang lebih berat, yang diutamakan, yang dimenangkan oleh ulama kita. Qabul itu artinya ridha dan tidak ada bangkangan terhadap orang yang mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu tadi. Kalau kita kata ibadat, iaitu qabul itu berarti ridha dan tidak ada bangkangan terhadap orang beribadat itu untuk memperoleh syurga Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, dan kata setengah ulama, yakni tambah lagi dia kata, serta diberi pahala ia atas demikian itu, iaitu yang dikerjakannya tadi. Diberikan pahala, akhirnya mendapat balasan yang baik di akhirat, iaitu syurga Allah Ta'ala. Allah wa ja'alna minhum, wahai Tuhan jadikanlah kami sebahagian daripada mereka, amin. Baik. Dan erti nama tama'ah atau tamak tadi, sangat ingin. Tamak. Dan erti nama tamak itu iaitu mengerjakan ibadah, melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan orang melakukan ibadat tadi, keadaannya bagaimana? Mengharap pahala akhirat. Ini semua maqam dipanggil maqam ahlul fiqh. Maqam ahlul syariat nama dia. Baik. Maqam atau dikatakan orang yang memperoleh nurul Islam. Nurul Islam. Dia dalam ilmu tasawuf dia ada nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan. Baik. Adakah salah orang berada pada maqam nurul Islam? Tak ada salah pun. Tak ada salah apa-apa. Cuma dicantikkan lagi. Baik. Dengan dikata maqam nurul iman, kan? Dan lebih cantik lagi dengan nurul ihsan. Dia lebih mendalam, lebih mendasar istilah dia. Kata sebagai ulama sufi, ini amalan ahlu syariat, dia berkehendak kepada pahala syurga. Ini amalan orang ahlu tariqah nama dia. Ini amalan orang ahlul haqiqah, itu yang paling tinggi. Ini amalan ahlul bidayah sama. Yang itu amalan ahlul mutawassit yang kedua. Itu amalan ahlul nihayah, orang yang wasil kepada Allah Ta'ala. Baik. Pasti yang amalan orang yang dikatakan orang yang wasil, yang sampai kepada Allah, pasti lebih berkualiti daripada amalan ahlul bidayah. Orang yang baru mula-mula berjalan. Orang yang dah pakar berjalan, nak banding dengan anak yang bertatih tadi tu, mana lebih baik? Dia kata mestilah budak bertatih. Eloklah tu. Kan? Takkanlah abah dia, anak dia pimpin bapak dia, anak dia baru 2 tahun, baru setahun lebih ni, ajar bapak senang pandai berjalan. Tak. Maknanya pasti bapaknya lebih pandai berjalan berbanding anak yang baru setahun ni. Yang setahun ni panggil ahlul bidayah. Bapak dia itu ahlul nihayah dalam tasawuf. Azan dulu. Jadi nak ceritanya, ahlul bidayah itu orang yang permulaan, pertengahan dipanggil ahlul mutawassit, dan orang yang wasil yang sampai kepada hadrat Tuhan dipanggil dia orang ahlul nihayah. Nanti kita akan bincang di bawahnya ada. Baik. Maka iaitu tamak yang mahmud, iaitu keinginan yang bersangatan, yang mahmud, yang dipuji perbuatan tersebut. Maknanya nak sangat syurga tapi buat kerja amal lah.
buat ibadatlah. Kalau begitu tamak yang seperti ini dipuji. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dia panggil lam milki nama dia. Iaitu membawa arti tidak ada wa alaysa lil insani, tidak ada bagi insan itu melainkan barang yang dia buat. Maknanya perbuatan amal ibadatnya itu layak menjadi miliknya. Maka kalau dia banyak ibadat dan keinginan yang sangat kuat untuk mendapat ganjaran daripada Allah, ini dikata adalah tamak yang dipuji oleh agama. Dan adapun tamak atas pekerjaan yang bangsa dunia itu, tamak yang macam mana? Tamak nak jadi orang kaya. Dah. Tamak yang macam mana? Tamak terhadap keduniaan, benda-benda keduniaan. Maka iaitu tamak yang seperti ini daripada sifat hati yang mazmumah, yang dikeji oleh agama, lawan daripada mahmud atau mahmudah, maka lawannya mazmumah. Keinginan yang seperti itu adalah keinginan yang dicela oleh syarak. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada keinginan yang mazmumah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.